Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang berbahagia Lieutenant Colonel Abdul Malik Muhammad, penolong pegawai-pegawai pemerintah, barisan pegawai-pegawai RSM PTT Kanan, serta semua hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini, iaitulah 2 hari bulan Muharram. Tahun berapa kita ni? Setengah orang tu dia ingat tarikh, tahu tak ingat dah. Pasal macam cerita Nabi beranak tahun gajah. Nah, kalau tanya Nabi beranak bila? Tahun gajah. Bila tahun gajah? Siapa dia boleh jawab tahun gajah hari ni, kita bagi hadiah, insya-Allah. Baik. Hari ini kita sudah berada di awal Muharram 1442. Yang menjadi kebiasaan kita di Indonesia dan juga lain-lain masyarakat umat Islam di dunia ini, bila mari awal tahun, kita akan berbincang tentang sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa sejarah hijrah ini perlu kepada perbincangan? Dan boleh katakan setiap tahun kita dengar ma'al hijrah, maknanya sejarah hijrah. Kalau kita nak kira dari sudut fakta sejarah, tuan-tuan dan puan-puan kena tanda, fakta sejarah, Nabi kita berhijrah ke Madinah bukan bulan Muharram, dia berhijrah akhir Safar. Akhir bulan Safar keluar daripada Mekah. Mula-mula Nabi keluar daripada rumah dia pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau orang yang pergi Mekah, dia nampak rumah Abu Bakar As-Siddiq sekarang ni duduk di bangunan besar tepi masjid, orang panggil Hotel Hilton. Ada orang pergi dah? Biasa pergi Hotel Hilton. Bawah dia tu ada satu surau, nama dia Masjid Abu Bakar. Mana rumah dia situ. Mana kita belajar dari lokasi, Nabi kita keluar daripada rumah dia, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Daripada rumah Abu Bakar, dia pergi ke Gua Thur. Pergi ke mana? Ke Gua. Gua Thur ni bukannya rendah. Ana naik waktu muda-muda dulu. Dia ada 2 tangga, naik satu bukit, naik lagi bukit. Lebih kurang 1,5 jam kita punya mendaki. Maknanya kalau biasa-biasa, tapi askar ni memang sakak mendaki 1,5 jam tu biasa tu tak? Kau biasa juga dah? Biasa, tapi penat jugalah. Hari ni kita nak nampak, anak-anak para jemaah sekarang, bila kita sebut tentang hijrah, kita cuba nak kait dengan sirah pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan perjalanan yang cukup mencabar, yang boleh je Allah SWT nak ambil Nabi daripada Mekah bagi ke Madinah. Dia hantar mari kenderaan rasmi, jet, nama dia Buraq. Pernah dengar nama Buraq? Nabi naik bila? Ustaz yang duk jawab lah, orang lain dulu. Bila Nabi naik Buraq? Waktu Isra Mi'raj, semua orang tahu. Buraq ni siapa pernah tengok? Malam ni kita banyak tanya sikit dah. Siapa dia pernah tengok Buraq? Tak tengok, ada ke gambar, ada kuda, ada sayap, muka dia. Muka siapa? Muka dia. Acuk perhati di hidung dia ada apa? Ada tindik di hidung dia. Kita kata tu Buraq mari India tu, bukan Buraq Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang India reka-reka kita pun percaya. Tak ada dalam hadis kata burak ni kecil daripada besar daripada bagal, kecil daripada kuda. Macam donkey. Lebih kurang kecil ya binatang, tidak kata besar. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala hantar mari apa? Burak ambil pergi. Tetapi kenapa sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak keluar daripada Mekah ke Madinah dengan waktu yang cukup gawat dan sangat kritikal, Allah tak hantar mari burak? Patut mana patut? Waktu ni ke waktu Mi'raj? Waktu Mi'raj tak ada orang nak bunuh, tiba-tiba Nabi pergi. Tapi hak ni orang nak bunuh. Kenapa Allah tak hantar dia kenderaan mari ambil? Ini persoalan yang besar untuk kita bincangkan dalam tazkirah ringkas kita ini insya-Allah. Kenapa Allah tak hantar mari burak? Sebab itu dinamakan nama apa? Hijrah, nama satu perjuangan. Maknanya sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah, siapa dia ada di Makkah? Siapa ada di Makkah? Yang menjadi pemimpin utama di Makkah, pak saudara dia, Abu Talib. Lagi ramai ke Pak Abu sana? Abu Talib, lagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gabo lagi. Lah, Abu Bakar Alik ni. Sayyidina Abu Bakar sebelah Nabi. Hak Alik ni, Alik kerajaan. Alik pemerintah. Abu Sufyan. Banyak lagi. Boleh kata geng Pak Abu saja. Orang Arab ni memang dia Abu tu bukan nama. Abu tu gelaran. Macam kita ni ada Abu juga kan. Pemerintah, pemimpin Mekah, anak-anak dia. Baiklah, Abu Talib yang jaga dia mati awal lagi. Sebelum Nabi kita Isra' Mi'raj, Abu Talib dah mati. Isteri yang pertama dia yang dikasihi, Sayyidah Khadijah, juga meninggal sebelum Nabi kita Isra' Mi'raj. Tapi yang ada lagi dalam kuasa, kalau kita bahasa kita sekarang ni, di dalam menteri kabinet Mekah, yang ada orang besar dia Abu Lahab. Abu Lahab jadikan dengan Nabi. Bunyi jauh, jawab sedap. Kalau boleh angkat tangan dia jawab. Pak saudara. Abu Jahal. Jangan tukar. Abu Jahal bukan pak saudara. Abu Jahal bukan pak saudara dia. Orang Mekah. Abu Lahab. Itu pak saudara dia. Hak tu Allah Taala sebut dalam Quran, yang kita seorang manusia yang kita boleh sumpah, boleh kita kutuk dia dalam solat, dua solat. Tabbat yada Abi Lahab. Pak saudara dia tu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kelompok keluarga dia. Sepatutnya mereka lah orang yang akan beri sokongan, orang yang akan beri kekuatan, support, menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, pak saudara dia. Tapi malah pak saudara dia ni orang yang paling kuat menentang, sehingga Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita kutuk Abu Lahab ni bila dalam solat, luar solat. Kalau kutuk orang lain jangan, batas maya kita. Allahu Akbar, tabat Abi Jahalin. Celaka Abu Jahal. Batal ke sah maya? Batal. Yang kita boleh kutuk Abu Lahab ya boleh. Orang lain jangan kutuk. Bila Nabi duduk dalam keadaan begini, Abu Talib mati, Nabi kita berlakukan Isra' dan Mi'raj, kemudian lepas pada turun daripada Isra', perlawanan makin gawat. Terutama sekali bila Quraisy dapat mengesan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengikut dia makin hari makin bertambah. Walaupun pengikut Nabi terdiri daripada kalangan orang-orang yang biasa, orang yang besar-besarnya tidak ramai, iaitu contohnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, pak saudara dia Hamzah, itu orang hebat. Tapi hak lain-lain itu biasa. Osman, yang lain-lain itu biasa. Bilal, siapa Bilal? Al-Habasyi, kan? Zaid, hamba. Artinya tidak ramai yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hebat-hebat.
yang menyebabkan Quraisy semakin hari semakin rasa terancam, walaupun pengikut Nabi SAW dikatakan orang yang tidak mempunyai kekuasaan, tapi nampak pengaruh Nabi SAW sudah berkembang. Maka timbullah satu perbincangan khas, persidangan tergempar di sebuah tempat di Mekah, nama dia Darun Nadwah. Darun Nadwah ni orang panggil Parlimen Quraisy. Dalam bahasa sekarang kita guna bahasa sekarang, jangan napok parlimen kan, napok pak kita dah, maknanya tempat persidangan, itu makna parlimen. Bila dia berkumpul, agenda kita hari ni apa yang kita nak buat kepada Muhammad. Bila saya sebut Muhammad, orang kafir tak akan selawat, kita kena selawat. Kata belaka sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita nak kutip malam ni mungkin 200 kali selawat. Nah, tak payah majlis selawat, sebut ya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak sampai ke 200, boleh jadi sampai ataupun lebih. Sebab tu anak suka kalau malam Jumaat saya suka mengajar hadis, mengajar sirah untuk nak selawat. Walaupun kita tidak kata majlis selawat, majlis ceramah, tapi boleh jadi majlis selawat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suasana yang gawat begini, puak-puak kafir bersidang khas. Dia kata, apa yang kita nak buat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyaklah cadangan-cadangan. Ada orang kata, saya cadangkan kita buang daerah, kita ikat dia atas kuda, atas unta, kita lepas pergi pada pasir, biar mati kering tengah pada pasir. Jawab dia, bos dia, tak cerdik tu. Dia Muhammad ni pandai bercakap. Gi tengah tak ada sahabat tengah pada pasir, jumpa orang baru di mana-mana. Dah. Boleh bercakap dengan dia. Nanti dia kumpul baru mari suruh kita pula. Tak jadi. Kata orang tak relevan dia punya cadangan. Tak hebat. Habis apa mu cadang? Mari bangun seorang lagi pula. Dia kata gini ya, kita kurung masuk dalam penjara, kita bagi makan roti sebiji sehari, lama-lama mati kering. Dia kata tak apa cerdik juga tu. Mu nak penjara kat mana? Dia ada suami Ali, anak beranak dia saja situ. Mu tidur, bukan roti, makan semua, yang kambing-kambing masuk. Katanya dalam satu riwayat, ada orang tua masuk mesyuarat. Orang tua ini syaitan berupa manusia. Dia kata payah ya budak-budak ni. Ya, tidak pandai bicara dengan. Hak betul juga dia. Ni. Habis isyarat dia nya pergi bunuh dah senang. Tak payah duduk hamba-hamba luar negeri, tak payah kita duduk di penjara tanpa bicara, bunuh habis cerita. Dia kata nak bunuh orang lagu ni bukan senang. Kabilah dia ramai ni. Oh dia kata mudah. Muambil wakil pemuda setiap kabilah bersatu pergi ramai-ramai kepul rumah dia, bunuh. Kalau orang tanya siapa bunuh, semua kami. Dia nak lawan siapa? Manakala kita sini kan, 5 kapur sekitar kita ni ada wakil belaka. Nak lawan siapa? Orang Arab dulu dia main kabilah, dia panggil kabilah ni puak-puak dia, suku dia tu. Orang dia ni cadangan yang terbaik. Maka Allah SWT turun kepada Nabi SAW dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal Allah Ta'ala sebut, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan bagaimana cara nak menghapus kamu. Liyuthbitu, nak tangkap. Satu cadangan, au yaqtuluk, nak bunuh kamu, au yukhrijuk, ataupun halau kamu keluar daripada Mekah. Allah kata apa? Wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka merancang, buat tipu daya, Allah Ta'ala juga buat rancangan untuk menggagalkan perancangan mereka. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik yang membuat perancangan. Maka Nabi SAW telah diberi wahyu oleh Allah, bersedia ya Muhammad, kamu keluar daripada Mekah, pergi ke Madinah.
Nabi SAW tengah hari, tengah panah, dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Mengikut dalam kaedah orang Arab, orang tak pergi rumah orang tengah hari. Siapa lah ni, kalau kita nak pergi rumah, nak pergi ziarah orang, dia tak pergi tengah hari. Dia panggil waktu qailulah. Waktu orang tidur rehat tengah hari. Kita sini tak ada budaya qailulah ni. Nah. Budaya tidur tengah hari tak ada. Dia tidur malam sini. Bila Nabi sampai waktu yang luar biasa, Sayyidina Abu Bakar kata, pelik ni. Wah, nak mari tengah hari. Nabi masuk rumah dia, sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, Abu Bakar, siapa ada di rumah? Ini rahsia ni. Rahsia tak boleh strategi tak boleh dicerita kepada orang. Macam kita ada tentera, strategi tak boleh cerita. Sebab itu dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam peperangan Nabi, lebih daripada 60 kali Nabi berperang di Madinah dalam masa 10 tahun. 10 tahun 60 kali Nabi. Ada riwayat kata 64 atau 65 kali. Hak berlaku peperangan besar dan ada yang tak berlaku besar. Ada hak Nabi kita hantar tentera, ada Nabi kita pergi sendiri. Maknanya dalam masa 10 tahun, artinya setiap tahun ada 6 kali peperangan. Tidak duduk saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak peperangan. Tetapi semua hak Nabi pergi perang, dia tak akan beritahu ke arah mana dia nak pergi. Itu dia panggil ilmu, dalam bahasa kita ni, strategi dah, strategi. Kecuali satu je peperangan hak Nabi beritahu. Peperangan apa? Coba ya, siapa biasa dengar. Tanya ni bukan kata demo tak tahu, tanya ni nak suruh ingat. Nah, setengah orang ni kalau dia tanya kita, dia kata, ustaz saya bukan tak tahu, terlupa je. Kata betul tu. Anda nampak nak jawab lah kata. Mana? Kata je lah. Moga tak patut markah ni. Peperangan Tabuk. Sebab apa Tabuk? Nabi beritahu, aku nak pergi Tabuk. Nahnu nasir ila Tabuk. Sebab apa? Mesti ada sebab. Sebab jarak di antara Madinah dengan Tabuk 700 km. Pada pasir, tak ada pokok, ada bukit, bekalan makanan tak cukup. Patut tak patut diberitahu? Patutlah. Sebab kalau mau berani pergi, tawakkal Allah. Kalau tak ada bekalan, duduk Madinah, jangan pergi. Itu sebab Nabi kita beritahu. Hak lain-lain, walaupun nak pergi pergi Uhud, pergi Uhud tadi, dekat ya. Daripada masjid Nabi, nak pergi ke Uhud dalam 3 km, 4 km, Nabi tak beritahu. Dia tak royak nak pergi mana. Bahkan Nabi kita pergi, siapa tengah jalan Uhud, dia pusing masuk ke jalan lain. Dia masuk dalam kebun, seorang buta, ketua kebun tu kafir buta. Bila dia dengar Nabi masuk dalam kebun dia perau ambil pasir, nak lontang. Padahal dia buta, tak nampak apa. Orang royak, ya Rasulullah, dia tu ambil pasir nak lontang kita. Nabi kata, amal basar wa amal qalb. Basar ni buta mata, buta hati, biar dia lah. Nabi tak marah. Balah apa orang tak nampak. Siapa? Kita duduk belakang dia tak tahu dah. Duduk depan dia pun tak tahu. Kalau kan, orang dia tak nampak. Ingat, peperangan apa yang Nabi kita beritahu? Tabuk. Pasal apa beritahu? Sebab jauh. Itu strategi. Ilmu strategi kita kena belajar. Maka Nabi bisik Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, al-hijrah. Soalan yang pertama Abu Bakar tanya, as-suhbatu ya Rasulullah? Saya mengiringi Rasulullah? Nabi kata, na'am. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Terharu sangat sebab dia dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Kata di anak dia, Sayyidina Abu Bakar, Asma kata, aku tak tengok lagi orang tua menangis sebagaimana Abu Bakar menangis, terlalu gembira. Sebab itulah tangisan yang ada dua, ada tangis suka, ada tangis duka. Nah, kadang-kadang kita tak tahu mana kita teriak. Teriak suka ke teriak tak suka. Sekarang ni kita tahulah dah. Tapi ada kalanya kita tak nak kesan, dia ni suka ke tak suka. Masalah. Bila kita tak tahu kita suka ke tak suka. Kenapa nak jawab tu? Bila kita tua kecut esok, kadang-kadang kita senyum, ya ke cucu tak? Cucu kata, tok menangis. Menangis apa aku suka, dia kata. Nak warna bedanya kecut mari kat gitulah. Kalau nak senyum, senyum tiga muda ni. Dia tua esok dia panggil toka senyum itu yuk. Jangan.
Kata dia Asma, aku tak tengok lagi seorang tua menangis sebagaimana Abu Bakar menangis. Kerana sebab apa? Gembiranya dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata as-suhbah mu teman aku sallallahu alaihi wasallam. Tengah hari Nabi balik semula ke rumah dia. Janji mereka akan keluar pada malam nanti. Masya-Allah. Maka Rasulullah keluar pada malam. Di situlah timbul cerita yang kata Sayyidina Ali tidur di tempat tidur Nabi. Ada ulama sirah kata peristiwa itu berlaku. Ada sebahagian pengkritik, dia panggil pengkritik kepada sanad cerita, dia kata mungkin tidak, macam-macam. Yang penting dalam kitab sirah ada sebut benda tu. Ada khilaf lah di situ. Kalau kita nak kata Sayyidina Ali tidur situ pun tidak jadi masalah. Itu dengan dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Mu tidur Ali. Jangan takut. Tidak akan sampai kepada kamu. Mereka tak lewat gapo kamu." Itu dia panggil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni kalau kita kata mu tidur sini, tak ada gapo-gapo, beringat juga. Kita bukan ada mukjizat sebab Nabi nak sanggup-sanggup ni tak? Macam orang kita lah. Mugi aku jami. Jami dia lagi dulu lagi. Kira. Pasal ada setengah orang ni kan, tanya dia ceramah dah. Oh, tuan di hadapan, kami di belakang tuan-tuan. Paling-paling tak ada seorang habuk ada juga lah kita. Kita tak tahu. Maka jangan semangat lah kan. Pasal tu. Awak pergi dulu, saya di belakang. Akhir kali dia tak ada. Kesimpulannya, bila Nabi SAW keluar, Nabi kata, Sayyidina Ali, mu jangan pergi lagi, sebab di rumah aku ada barang-barang simpanan amanah yang ditinggal oleh Quraisy. Mu ambil barang ni, pergi atas dulu, baru mu hijrah. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita nak belajar daripada akhlak Nabi SAW, menjaga amanah, tidak pecah. Kita ni kalau orang hamba keluar, nak atas lagi kau bagi orang, kau pakai mabuh mung lah tak? Apa hamba aku pergi? Tak usah kata hamba. Rumah sewa kita tinggal. Malah nak kata takutnya marah dia marah. Agak-agaknya kita tinggal nak suruh rumah sewa ni. Nah. Basuh kau, cuci kau pakai dengan siapa-siapanya tinggal. Setengah manusia dia kata masya-Allah, tuan dia kita tak nak masuk. Ni rumah orang kau rumah tukangnya kandai dia panggil dak. Sebab busuk sangat dalam tu. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Ali, mu hantar balik barang-barang orang, selesai amanah dihantar balik, kamu pergi ke Madinah, ikut aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Abu Bakar, Nabi kita keluar menuju ke satu tempat, nama dia Gua Sur, yang saya cerita tadi, perjalanan naik daripada bawah ke atas lebih kurang 1 jam setengah. Waktu anak naik tu, comel dia jalan. Setiap sudut ada je tol. Anak kira malam tu lebih kurang 8 tol ada. Lagu mana tol dia? Orang-orang Pakistan ni duduk pegang tuku, buat lolok beki jalan, keh. Tapi ada kotak daripada dia. Kotak tu dia tulis sedekah. Itu kita panggil tol lah dah. Lalu kat bos Ria. Dia tengok Malaysia 5. Wah, ayo orang Malaysia. Tak mau 1 rial. 5 rial. Arab panggil rial. Suruh boleh 5 rial. Kata 5 apa mu ni? Ikut aku nak berapa pun. Tak mau. Malaysia suruh mahal. Itu dia. Dia kira orang Malaysia ni, Malaysia boleh. Dia panggil Malaysia baik. Bisa orang Malaysia ni. Hebat-hebat apa kita ni. InsyaAllah. Maka Nabi duduk dalam gua. Quraisy mesyuarat di Mekah. Dia kata dalam kajian kita, Muhammad sudah tidak ada di Mekah. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Sudah keluar daripada Mekah. Gimana? Siasat cari. Maka adalah pengembara dia naik cari. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar nampak kaki orang duduk jalan. Kalau kita duduk dalam gua kau, duduk dalam hutan kau tak, rajin kau bertempuh, hok nampak kaki komuni kau apa duduk lalu dengan senjata. Pernah jumpa? Tak ada. Kita duduk main kat tepi lah. Tidak main kat dalam-dalam dah. Tak ada dah komuni sama kita ni. Alhamdulillah. Baik. Sayyidina Abu Bakar nampak. Bila dia nampak, orang duduk keliling, duduk pusing nak masuk ni, Sayyidina Abu Bakar nampak resah, dia gelisah. Takut dia bimbang, takut Rasulullah kena tangkap. Ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Abu Bakar." Dengar, ini dia panggil ilmu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata, "Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma." Abu Bakar, apa yang kamu nak sangka? Kita berdua dalam gua ni, Allah bersama dengan kita yang ketiga.
Abu Bakar peluh. Orang tadi nampak pucat, peluh dia kata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala akan bantu kita. Tak takut. Ini sebab itu di antara ilmu yang kita kena mantapkan di dalam kita bekerja, kita kena motivasi diri kita, ilmu tentang tawakal. Di antara ayat yang dibaca, ingat belakang, malam ni kita ijazah ayat ni pun tak apa dah. Tak. Dia kata, ayat dia, hasbunallahu, kata belakang, wa ni'mal wakil. Kalau kita baca sorang boleh, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maknanya ayat ini, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ini dibaca oleh Nabi SAW ketika kafir nak serang dia dalam Ahzab, dibaca oleh Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim AS ketika nak dicampak dalam api, dan para anbiya telah baca doa ni, maka mereka akan selamat insya-Allah. Kita pun bila berdepan dengan musuh, jangan lupa, yang pertama sekali, mesti mulut kita bergerak memanggil, menyebut nama Allah. Kita kata hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Allah Ta'ala lah yang jaga aku, dialah aku serah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu insya-Allah. Kalau masa kita belum tiba, kalau nak tiba nak mati dah, tak boleh lah tu. Dah. Allah Ta'ala akan jaga kita dengan kekuatan jiwa kita, kita akan selamat insya-Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nabi kata apa? Mu jangan sangka apa Abu Bakar, kita berdua dalam gua ni, Allah yang bersama kita yang ketiga, maka orang kafir tak nampak. Dan gua tu menarik, sempit ya gua. Kita masuk dalam tak boleh duduk diri ni, kena mengiring duduk. Comel lah. Gua dia panggil gua Sur. Nantilah lepas PKP ni, siapa dia berminat nak naik pergi Mekah, kata aku nak naik gua tempat Nabi sembunyi tu. Dia ada dua gua ni. Satu gua Hira tempat Nabi terima wahyu. Terendah sikit, 40 minit boleh naik. 40 minit, turun 20 minit. Landai lah naik. Tapi Sur mencabar. Dua kali bukit. Baiklah para jemaah sekalian, selesai daripada Nabi kita berada 3 hari dalam gua. Cerita ni panjang, nak ringkas je, sebab kita nak ambil pengajaran tentang pengorbanan. Pada hari yang ketiga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam siap. Sayyidina Abu Bakar bersiap 2 ekor unta. Abu Bakar siap 2 ekor, satu untuk dia, seekor untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku bayar unta kamu ni. Sebab Nabi nak berhijrah dengan apa? Dengan harta dia, dengan jiwa dia, dengan nyawa dia. Itu dipanggil hijrah. Maka pada saat itu Nabi kita keluar diiringi oleh 2 orang pembantu. Seorang nama dia Abdullah bin Uraiqid, dia panggil Khirid, seorang yang pakar dalam bidang jalan raya nak pergi Madinah ni, dia ni bisa. Dia tahu belakang jalan mana nak pergi. Oleh kerana kita ni tak nak guna jalan biasa, nak guna jalan lari kan kena pusing-pusing sikit. Ni orang duk ikut ni. Maka dia guna Khirid, mana orang yang bijak buat peta jalan. Dan pembantu Sayyidina Abu Bakar nama Amir bin Fuhairah. Nabi kita berjalan 4 orang. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar dan 2 pembantu, Nabi kita berjalan. Quraisy dapat kesan melalui ahli-ahli nujum dia. Dia kata keluar dah daripada Mekah, keluar dah. Ketika itu mereka telah beri tawaran istimewa, siapa dia boleh tangkap, siapa dia boleh hingap Nabi, hidup atau mati, mereka akan dapat 100 ekor unta. Bukannya main-main, seekor unta zaman kita ini lebih kurang 5,000 seekor harga. 5,000 kali 100, 500,000 dah. Banyak juga tu. Seorang panglima Warakah, dia dengar. Dia kata, aku berasa nak kejar Masya Allah. Maka dia pergi cari balik rumah dia, ambil unta dia, ambil kuda hak laju sekali, dia kejar Nabi SAW. Surakah, maaf. Warakah tu hak sepupu Khadijah. Surakah bin Malik. Tak ada. Surakah bin Malik. Ada dah nama Surakah anak? Tak lagi. Kena buah. Surakah bin Malik. Kemah kata. Jadi. Boleh lagi tak? Boleh lagi dah. Surakah bin Malik. Nama panglima hebat. Masa tu panglima Quraisy, belum masuk Islam lagi.
Suraqah ni dia ambil kuda dia, bawa lari, dia takut orang lain ikut, dia kejar, dia nampak Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ada bayang-bayang tengah padang pasir, dia laju kuda dia sampai dengan dekat, tiba-tiba kaki dia zup masuk dalam tanah. Hei, pelik ni. Jalan ni bukan jalan apa ni, jalan lembut. Mana jalan hok laju, tiba-tiba dia pun akak kuda dia, kejar sekali lagi. Terah kali yang kedua, bila tarik keluar kali yang kedua, dia kata ni bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Dia angkat kaki kuda dia naik daripada pasir, keluar asap. Dia panggil, "Halumma ya Muhammad." Berhenti Muhammad, nak bincang. Sayyidina Abu Bakar duk paling tengok, Rasulullah nak berhenti kau. Nabi kata berhentilah, dia panggil. Berani Nabi SAW. Dia tu mari nak tangkap kita tu. Dah dia panggil kita berhenti. Rasulullah berhenti. Suraqah mari. Dia kata, "Ya Muhammad, saya minta satu tulis surat perjanjian bahawa Suraqah bin Malik, seorang yang telah diberi keamanan oleh Nabi SAW, tidak akan diapa-apakan." Pelik. Dia halau, dia kejar Nabi, dia minta keamanan. Ajaib ke tidak? Pasal itulah kita kata Nabi hijrah, bukan Nabi lari. Kalau lari, kenapa pula Suraqah nak minta perlindungan dengan dia? Kan? Nabi bagi permintaan dia, katanya Suraqah ni bila dapat surat ni, tak tinggal surat ni. Ada semua dalam poket dia. Kalau dia kena tangkap ke apa, dia nak tunjuk ni surat Nabi. Nabi sudah bagi keamanan kepada aku. Dia bimbang juga. Nabi sebut, Suraqah, apa perasaan kamu sekiranya suatu hari nanti kami akan pakaikan kepada kamu gelang yang dipakai oleh Kisra. Kisra ni pemimpin besar Parsi masa tu. Kalau kita kat, siapa dia pemimpin besar dunia lah ni? Hok gedabel atas dunia lah ni. Trump. Tak apa gedabel mana dah Trump. Nampak tak apa kok tak macam dulu boleh pada dia dulu. Gapo dulu nampak gedabel juga Gorbachev apa dulu. Masa White House tengah hebat lah ni. Lah ni White House kelabu dah tak apa nak White mana dah. Anggap antara kita kata macam bobok orang besar. Nabi kata, apa perasaan kamu kalau kami pakaikan kepada kamu gelang yang dipakai oleh Kisra? Dia kata Kisra Anusharwan. Dia nak pasti. Pemimpin Parsi. Nabi kata nak. Kanyak dia. Mainnya besar ni. Kuasa besar dunia ni kita nak ambil ke main. Jadi Alhamdulillah Nabi kita pergi, cerita dia panjang, akhirnya sampailah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi kita masuk Madinah, sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun berapa? Ingat, kita 12 Rabiul Awal ni sinonim dengan nama dengan kita. Nabi lahir 12, ada 1,5 riwayat, setengah kata lain. Nabi kita hijrah masuk Madinah 12, Nabi kita wafat 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal tu tahun belaka. Tahun hijrah, tahun wafat, tahun Nabi kita Rabiul Awal ni bulan hijrah, wafat dan juga lahir. Siapa dia boleh jawab? Tahun berapa? 12 Rabiul Awal tahun berapa Nabi kita hijrah? Kalau boleh jawab ni kira bisa benar. Itu tak ada lagi orang tanya. Tak. Setengah jawab kita. Tak ada lagi orang tanya Ustaz. Saya tanya tu. Tahun 1 hijrah lah nama kita hijrah kata. Pada tu orang tanya, tahun yang hijrah yang pertama, apakah peristiwa besar yang berlaku? Jari orang jawab. Tak usah kata sini. Hak saya mengajar dalam kelas pun bila kita pergi soalan ni, pelajar kita dia panggil Nana. Jadi tak nampak nak jawab. Kalau tahun 2 nampak perang Badar lagi. Disyariatkan puasa lagi kan. Tapi tahun 1 apa benda? Tak ingat jawab. Tahun 1 hijrah lah peristiwa yang paling besar sekali. Nama dia tahun Hijri. Hijri itu mana tahun diambil permulaan daripada Nabi kita berhijrah. Sebab apa? Kata Sayyidina Umar ketika menyusun tahun, Umar kata fa innal hijrata tufarriqu bainal haqqi wal batil. Dengan Nabi kita berhijrah ke Madinah, terpisahlah hak dengan batil. Orang Islam di sini, kafir di sini. Selain di sini, kafir di sini. Satu lagi timbul, muncul di Madinah, satu kumpulan yang ketiga, nama dia munafiqin. Munafiqin tak ada Mekah. Sebab apa tidak ada? Kenapa dia tidak ada di Mekah munafiqin? Sebab kita nak bermuka-muka apa? Orang munafiqin ni
Dia kafir, hati dia tidak beriman, tapi mari jumpa dengan Nabi SAW, berpura-pura Islam. Sebab apa pura-pura? Sebab ada pulangan. Boleh projek, boleh ghanimah, boleh tu, boleh ni. Dan kalau di Mekah nak boleh apa? Boleh menapa Abu Jahal, boleh. Mau ikut Muhammad dia, paling betul-betul cari penyakit. Baik itu kafir atau Islam. Tapi bila sampai di Madinah, telah membezakan hak dengan batil. Orang Islam duduk sini, orang kafir duduk sini. Khadat telah ni orang panggil atas pagar munafik, na'udzubillah, yang diketua oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dengan Nabi kita berhijrah sampai Madinah, Nabi telah buat satu keputusan. Nabi kata, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Nabi kita setelah duduk di Madinah 8 tahun, maka dapat masuk ambil buka kota Mekah. Ketika itu Mekah diambil daripada Quraisy. Nabi kata, la hijrata ba'dal fathi, tidaklah ada lagi hijrah Mekah ke Madinah setelah pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi jihad dan niat untuk berjihad. Kita sekarang ni nak berpindah, tak ada lagi. Pindah ke Madinah tidak ada. Maka kata di para ulama, hadis tentang hijrah belum tamat. Kita kata, tak ada lagi Madinah. Tidak pintu hijrah lagi Madinah saja. Pintu hijrah ni banyak lagi kita boleh berhijrah. Di mana saja kita berada, dia panggil sama ada hijrah ni bermakna kita berpindah dari satu tempat lain, itu hijrah. Oh, saya duduk di negeri Kuala Lumpur contohnya. Sekarang ni berhijrah ke Kelantan. Atau sebalik, Kelantan hijrah ke negeri lain. Nah, orang kita ni ada hak hijrah ke tak ada ni? Hak hijrah negeri lain mari duduk sini ada? Ada. Nah, biasalah. Orang berkawan-kawan ni ada lah. Hijrah sana, hijrah sini. Akhir kali dia jadi orang sini. Ataupun orang sini jadi orang sana. Itu dia panggil hijrah tempat. Atas dasar dari sudut bahasanya. Tapi bila kita kata nak hijrah, zaman kita ni ada ke tidak hijrah tempat? Jawabnya masih ada. Contohnya kita duduk sini. Satu kampung, situ orang jahat. Ada belakang situ. Mak ketung pun ada. Apa lagi ada? Hak pak ni duduk siugai pun ada. Tak. Hak isak tayi lembu pun ada. Aman ke kalau kita duduk situ? Tak aman. Tak usah kata aman. Bukan zakat nuduh tangga kita cabut selipar kita boleh lah main buat ni. Dia jual belakang segala benda hak boleh jual kan. Asalkan boleh gas. Nak kata apa? Maka kita berhijrah daripada tempat ni pergi duduk tempat yang aman. Kita pergi rumah, sewa rumah ke, beli rumah di satu daerah, satu taman. Oh, Masya Allah, di sini orangnya sibuk dengan semaya berjamaah, di sini orang sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan majlis ilmu. Itu dipanggil berhijrah tempat. Ada kadanya perlu kita berhijrah daripada tempat-tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik. Dan ada kalanya kita juga berhijrah daripada kawan-kawan yang tak baik. Kita ni banyak kawan, betul tak? Ada kawan kalau kita duduk kat dia, kita kelih muka dia tu, ingat kau semaya. Ada ke tak ada? Kelih dia ni, aku tak maya tahu lagi ni. Biasa dia panggil ustaz. Masa kira lah muka ustaz tu, kelih gugu kita ni, hak gugu. Ada ke tidak? Kita tengok muka saya kita tengok kau semaya, ada. Sebab dia semaya semua. Kita duduk dengan dia kat, masuk waktu dah ni. Mari kita semaya. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Maknanya, kita hijrah, tinggalkan kawan-kawan yang tidak baik, yang jauh daripada Allah Azza wa Jalla, kepada kawan yang boleh mendekatkan kita pada Allah. Cuma timbul lagi soalan. Adakah kita hijrah terus, kita tinggal terus dia? Dalam bahasa PKP ni, lockdown terus dengan dia? Tak. Sebab kita kena tahu, orang Islam itu bersaudara. Nakal ke tak nakal dia, tak baik ke dia, kita masih lagi meletakkan suatu harapan bahawa orang ni ada sinar iman dalam dada dia. Dia percaya. Kalau suruh mengucap, boleh mengucap dia. Cuma mengucap, asyhadu an la ilaha illallah. Saya tanya, maya ke tak? Ada lagi. Mengucaplah dulu. Sekurang-kurangnya, dia boleh mengucap. Dia mengakui ada Allah Azza wa Jalla. Maka orang ni, kita tak boleh tinggal terus. Ada satu lagi tugas kita, iaitulah ajak dia kembali ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hijrah tu, hijrah kita tinggal berkawan rapat dengan dia sebab dia tidak memberi pulangan yang besar kepada kita. Nah, contohnya kita kata, orang ni tak semaya. Ini risalah yang saya bagi ni, tajuk dia risalah solat. Dapat belakang? Alhamdulillah. Solat ni, Allah Ta'ala jadikan dia ni salah satu daripada rukun Islam.
Buniyal Islamu ala khamsin. Tengok dalam kata kita ada. Solat itu salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa dia? Jawab. Bukan tanya tak tahu, nak suruh orang panggil semangat. Tak. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Apa makna mengucap? Kita bersaksi. Kita kena kata dengan mulut. Itu makna mengucap. Kalau kita ada kawan kita bukan Islam, kita ajak masuk Islam. Tiba-tiba dia duduk dia 2 minit tak kecek. Buat apa? Mengucap. Sah ke tak sah? Sah ke tidak? Pasal apa tak sah? Kita tak tahu dia kata apa. Dia mikir apa, tak boleh jadi dia khoyak-khoyak ingat ke gawe dia. Dia kena kata dengan dia. Talafuz, dia kena kata. Itu makna syahadah, bersaksi. Bahawa aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Azza wa Jalla. Barulah di tempat bersaksi. Itu yang pertama kita kena kata. Kemudian rukun Islam yang kedua, solat. Sebab apa Allah Ta'ala letak rukun Islam yang kedua semaya? Dia tak letak puasa. Dia tidak letak zakat, tak letak haji. Haji nombor 5 sekali. Kenapa? Ya. Sebab apa? Sebab semaya, solat berulang setiap hari. Berapa kali? 5 kali. Ada cuti? Orang sebelah ya. Jangan deki dengan dia. Nah, orang sebelah halik tu boleh cuti. Ada seminggu, paling lama 2 minggu. Tak payah tulis borang apa pakai jadi. Surat cuti tak payah dah. Allah Taala beri pada muslimah cuti. Kita ada cuti tak ada cuti? Ada cuti sendiri. Ada. Warna tak maya tu, saya cuti hari ni. Orang pakai kain telekor nak cuti tak? Baru pun ni. Artinya solat ini tidak digugurkan. Dalam syariat Islam, solat tidak akan gugur selagi otak berfungsi. Saya tak boleh solat ni, tak boleh nak maya ni. Sebab apa? Sakit. Duduk. Duduk tak boleh. Tidur pun tak boleh nak bangun juga. Kita solat dengan isyarat je. Dalam peperangan, dalam Islam ni ada satu solat nama dia salatul khauf, solat ketika takut. Pernah belajar solat ketika takut? Kena belajar. Solat takut ada 2 kategori. Satu dia panggil al-khauf, takut biasa. Maknanya musuh kita ada sedepan tu tapi jauh. Satu lagi dia panggil solat syiddatul khauf, ketika sangat takut. Kita tengah perang gini, masuk waktu maya. Buat lagu mana? Tak ada, tepuk tangan, pok enggak, ambil tiamu. Allahu Akbar, sampai-sampai tembok. Tembok boleh. Kalau dia mari kejar, kita lari, boleh. Sah. Dia panggil solat syiddatul khauf, ketika sangat takut. Tapi tak solat tidak ada dalam Islam. Kalau kata Allah tengah nak perang apa kena solat juga. Waktu itulah waktu kita nak tunjukkan kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, waktu dalam peperangan. Kalau kita mati tengah solat, mati syahid 2 kali kita. Syahid, solat. Para jemaah sekalian, ini di antara hikmat rahsia Allah Subhanahu Wa Taala letak kepada kita. Solat itu perhubungan di antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Di sini saya nak jawab soalan tadi. Lepas habis jawab soalan ni, habislah kita. Apa dia soalan? Ana tanya tadi, kenapa waktu Mi'raj Allah hantar mari burak? Kenapa waktu hijrah Allah tak hantar mari kenderaan? Saya nak bakar cari sendiri kuda, unta untuk berhijrah. Jawapan dia sebab. Kalau boleh tanda sebab ni menarik. Sebabnya waktu Mi'raj perhubungan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam terus untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita Mi'raj menghadap Allah Taala berapa kali sehari? Berapa kali? Yang rasmi, yang wajib 5 kali. Dia panggil semaya fardu. Betul tak? Jawab molek 5 tu. Yang jawab lebih ke celek mata tu email. Ada sahabat anak di pejabat agama, dia buat kerusuh kahwin. Dia panggil soalan tes minda. Dia kata mu jawab dengan ikhlas, berapa kali sehari mu semaya? Ada hak jawab 2 kali, ada hak jawab 3 kali. Kata gapo tak semaya? Subuhlah skalanya. Begitu. Nah, ni ngapa? Ada hak 5 kali, ramai juga. Alhamdulillah, maknanya hak jaga solat. Hak tak sedaknya,
Berapa mu kali mayat? Nah. Kalau awak sebagai pemeriksa, ketah, hok jawab ni kali, nak bagi markah berapa? Bonus. Markah berapa bagi? Kosong, kakak ni tak semaya, tak tahu bilangnya berapa ni dah. Jangan cerita macam orang baru boleh menantu tu kan. Oh, mana nampak warung mari kau. Berebut PK dengan Tok Bila nak bel. Aku ana senyum tu kau besok dah. Takut besok. Ayah dia kata, anda dah jadi email subuh, mai subuh betul lah. Engkau nikah malam. Dia mai subuh 3 rakaat ni kamu. Tok tua dia kata, "Mana anda dah 3 rakaat tadi?" 3 ke apa? 3. Ayah dia ingat kena sujud sawi lebih so. Oh, saya ingat 4 dah tadi. Mana-mana kau dia. Tok tua dia kata, "Ya dah, kakak tak semaya dah ni. Tak tahu apa bila ni nak pula dah." Kita ni kalau tak cerdik pun jangan tunjuk kau orang dah. Belajar-belajar kau nak hidup motor tua tu jangan duduk main belak sangat. Allah SWT solat hubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, maka tak perlu susah-susah. Kata di para ulama, mi'rajul mu'min as-salah. Kita nak menghadap Allah Taala, kita semaya. Nabi SAW setiap kali dia susah hati ke, ada masyakkah apa-apa, hazabahu ila salah, terus Nabi kita pergi salat. Allahu Akbar. Kita pula terbalik, mana tak semaya tu, Allah susah hati. Tak usah kata susah hati. Nak kenduri kahwin anak pun ada hak mesej saya. Dia kata, "Ustaz, harus ke tidak saya nak solat jamak?" Kata nanti tu saya balik kita tengok. Pakai tak balik dah. Cuma nak ambil hati dia, takut pelik sangat soalan. Kita balik kita, dia akhir tanya, "Ustaz, ada jawapan?" Kata ada dah. Saya tak jumpa dalam mana-mana kitab solat jamak kahwin. Tak ada. Jamak kenduri tidak ada. Jamak musafir ada, jamak kerana takut ada, jamak kerana hujan ada. Tapi jamak kerana kenduri tidak ada. Sebab tak okeylah kenduri tak boleh berhenti solat. Agak-agak puak kita ni sepanjang mana nak baca ayat. Kita semaya zuhur lah biasanya dah. Semaya zuhur dengan asar. Berapa minit agak? 3 minit, 4 minit lah. Rakaat seminit. Betul tak? Agak orang mari buffet ni. Satu round apa minit? Satu pusing meja apa minit? Awak tak ingat dah. Tidak 3 kali kena pusing baru ni. Dah, 3 kali pusing. Pasal tu kita pesan benar kau kawan-kawan. Jangan duk tanya. Dia tengok saya ni mari buat pinggir. Kali ke berapa dah? Oh, jangan tanya lah. Buat malu guru depan orang ramai dah. Biarnya pusing. Maknanya tempoh nak solat tu cukup. Kalau kita berhenti sekejap, maya boleh. Mi'rajul mu'min, orang mukmin dia naik berhubung dengan Allah Azza wa Jalla dengan cara mana? Dengan kita solat. Para jemaah sekalian, tuan-tuan muslimin, bila kita nak dekatkan kita dengan Allah, tak usah baik orang lain, kita semaya. Maka di sini para ulama kata, anda tak bacalah kita ni. Tuan-tuan boleh baca sendiri bahasa Malaysia. Ada 7 8 dia punya hikmah rahsia besar di sebalik solat. Tuan-tuan boleh baca. Dalam kertas ni menarik. Sebab tu kita bagi dia salah ni. Maknanya perhubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, kata di para ulama, siapa yang nak bercakap dengan Allah, kita solat. Nabi sebut, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, tempat yang paling hampir, tempat yang paling dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla di mana? Wa huwa sajid, ketika kita sujud. Sebab apa? Kita ni bila kita letak muka atas lantai, lantai ni tempat orang pijak. Betul tak? Kalau pijak hari biasa, boleh kira lagi. Kalau kena kamu musim hujan, orang pijak atas kapek ni mana agak? Bang macam-macam. Nah. Pasal itulah musim PKP ni kena buat jadah diri. Supaya tak bang. Nah. Tapi atas tempat orang pijak itulah kita pergi letak muka kita yang paling mulia sekali. Dalam tubuh manusia ni muka, kan? Kita letak. Maka Nabi kata, tempat yang paling hampir di antara kamu dengan Allah ketika kamu sujud. Kita duduk, mulut kita atas lantai, didengari oleh Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Masya Allah. Ada masalah apa-apa, tak usah duduk mengadu ke pakcik kita. Lah ni kalau kita ada masalah, kita mengadu siapa? Mengadu siapa? Pakcik. Nama apa pakcik? Jawab dah dia belakang. Biasa kau.
Kau saja jawab. Orang sakit gigi, tahu lah, lu seluruh dunia tahu. Oh, dia tu sakit gigi, patut jalan mepeh dah. Sebab apa? Hak balang dengan bini sakit kau. Bahasa orang tua ni dah. Tanya dia marah tu, dia ngepek Allah, jangan ngepek di Facebook, malu untuk lelaki kita. Nah, malu isteri kita. Oh, ya bini tak reti masak kau apa. Dia pergi beli kedah tu saya tak sedar kan. Nah, maka kita jangan duduk mengadu. Kalau kita ada masalah, kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Masya-Allah tabarakallah. Ana jumpa seorang sahabat. Isteri dia duduk jauh kerja. Tengok dia ni ada semua di atas masjid, duduk temenung. Mungkin dia bini duduk jauh. Biasalah pok ni bini duduk jauh dia. Melengung semua. Cuma lo ni agak ada video call tu tak apa nak melengung dah. Lama dulu kat main kagum kepala. Puh sorak 2 minggu baru sampai. Kita atas hari dia batas hari dah. Kena hari cuti 5 hari pula. Oh, jampak puh muka. Duk temenung kata apa? Bini duduk jauh. Tak lama orang lain guna surat orang tu, surat orang ni tak boleh tukar. Dia tak guna surat siapa-siapa. Pakai minta tukar gitu. Tak lama dia mari jemput ustaz. Saya ajak pergi rumah. Kita buat kenduri kesyukuran. Kata apa? Bini boleh klik dah. Kata mengadu siapa? Mengadu Allah. Masya-Allah. Patut tengok dia duduk atas masjid dia duduk. Ada semua atas masjid. Kerja dia mengadu kepada Allah Taala. Dia kata saya tak minta makhluk dah. Saya minta dengan Tuhan. Allah Taala hantar mari balik. Bukan sakat balik, bukan balik Kelantan, balik dia duduk di sekolah tepi rumah dia. Subhanallah. Ini maha kaya Allah SWT. Kita kadang-kadang salah channel. Terlalu bergantung dengan manusia saja kita jawab dia. Kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita akan dapat yang kita nak. Yang kedua, nampak dah jawapan tadi. Kenapa Mi'raj Allah hantar mari jet? Sebab perhubungan di antara peribadi di antara Nabi dengan Allah Azza wa Jalla. Mana perhubungan kita dengan Allah cukup ambil wudu, Allahu Akbar, kita cekecak dengan Tuhan. Royak nak royak apa? Tapi hijrah lah. Hijrah kita kena berjuang. Perjuangan perlu melalui liku-liku yang cukup dahsyat. Maka Nabi terpaksa keluar daripada rumah dia, dikejar oleh puak Quraisy, masuk dalam gua, pergi dalam tengah jalan pula dikejar oleh Surakah, macam-macam kerana. Maka itu dia panggil perjuangan. Jadi kita hari ni kalau kita nak apa-apa benda, kita mesti melalui satu perjuangan yang besar. Maka itulah kita kata kita hijrah. Semangat kita nak hijrah yang pertama sekali, kita kena letak perhubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana aku dengan solat, jaga atau tak jaga. Kalau mula-mula sekali gagal, fail, tak semaya, kita kata hak lain tu mudah benar, kegagalannya sangat-sangat mudah. Sebab kita perhubungan dengan Allah tidak ada, dia panggil disconnect semua. Kita kalau lain disconnect tak apa segar dah. Allah, internet apa lagu ni? Bayar mahal, dia duk ngepek kat internet ya. Dia tak ngepek ke dia tak putus hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dahsyat lagi. Kan? Kemudian perhubungan kita dengan manusia. Kita tak boleh baik dengan Allah saja. Kita kena baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Ada seorang perempuan ni baik dia. Kuat ibadat ni, puasa siang hari, malam tahajud, tapi dia ni suka menyakiti jiran. Orang panggil mulut laser. Tahu mulut laser? Bahasa jenis suka kata kau orang. Kan? Orang tanya Nabi, "Ya Rasulullah, dia ni kuat ibadat ni." Nabi kata, "Hiya finnar." Neraka dia. Pasal dia baik sebelah, baik dengan Allah, tak baik dengan makhluk. Kita ada setengah orang tu baik dengan makhluk. Oh, NGO hak jenis charity ni baik sungguh dia. Ana ingat waktu kita kena banjir dulu, hak mari bagi Quran pondok pelik-pelik. Dia kata, "Ustaz, ada orang nak jumpa nak bagi Quran." Kita tengok. Hei, tak siapa hati saya nak gini. Suruh ustaz lain kau ambil bulu tiuk pun nampak. Orang perempuan mari nak bagi Quran. Maknanya baju seksi pakai. Saya kata lagu mana nak bagi Quran. Saya kulah molek pun ni. Tapi orang nak bagi Quran kita kena ambil dah. Cuma nak masuk gambarnya dia atau pendek lah sikit. Ini cerita. Itu dia panggil baik dengan makhluk. Dengan Allah tak baik. Tak mungkin kita boleh baik sebelah, kita kena baik dengan dua-dua. Maka hijrah kita dengan makhluk apa dia? Kita kena baik dengan orang, tak boleh bercakap tak betul. Perhubungan kita dengan manusia juga baik, maka insya-Allah pasal itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu melalui liku-liku pengorbanan yang begitu berat sehinggalah Nabi kita sampai ke Madinah. Sampai di Madinah 10 tahun Nabi duduk di Madinah, perjuangan dia menentang berlawan dengan Quraisy 60 kali lebih. Allahu Akbar.
Tidak kata relax-relax sebab kita boleh negara Islam, tak ada 60 kali lebih, maka tidak ada lagi kita nak berharap, tidak ada. Bagi kita yang duduk dalam medan keselamatan tentera ini, suka saya baca hadis Nabi kita SAW sebut, ainani la tamassuhum nar, dua biji mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis kerana takut pada Allah SWT. Yang kedua, mata yang menjaga keselamatan negara Islam ini daripada diceroboh. Kita kata kita kadang-kadang orang lain duduk tidur, kita kena jaga, betul tak? Jaga sempadan, jaga kawasan tu, jaga kawasan ni. Tapi dengan syarat kita ihtisab. Kita kerja betul channel kita, iaitulah niat kita betul, aku jaga keselamatan negara. Kalau negara ni diambil oleh komunis ke, diambil oleh puak-puak hak mana hak kaca, maka kita akan jadi huru-hara, nak semaya pun tak boleh, nak buat apa pun tidak boleh, kita duduk dalam keadaan yang tidak aman. Ingat, insya-Allah kita dapat pahala banyak. Jangan duduk ngepek orang lain tidur, aku kerja dengan pasal itulah kita hak duduk di medan keselamatan. Satu lagi medan kesihatan. Sahabat-sahabat kita di hospital banyak pahala. Kita pergi ziarah orang sakit, keluar rumah nak pergi ziarah orang sakit, diikuti oleh berapa ribu malaikat. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana mereka keluar daripada rumah dengan niat nak pergi tolong orang sakit. Allah, ziarah banyak tu boleh, nak pergi bantu lagi besar. Kerja yang dibuat oleh pihak keselamatan, kerja yang dibuat oleh pihak kesihatan, kadang-kadang kita dengan keluarga kita pun kita tak mampu nak buat dah. Tolong jaga, mak suruh tolong jaga barang, sekali dengan barang-barang hilang, sekali dengan dia tak ada. Itu kan orang selamat dia tolong jaga kita, tak apa, polis ada, askar ada, main begitu hidup. Dia je tak jaga apa. Orang kesihatan juga, kadang-kadang dia busy, tolong jaga lama sikit. Mak ni saya nak pergi lain, dia suruh mak dia duduk lewat lama sikit, sebab dia nak tinggal rumah, nak pergi travel ke mana-mana. Dia tak di hospital swasta. Ni ada cerita. Dapat cerita daripada kawan-kawan hospital. Dia kata orang kaya dia mari dia royak mak dia sakit, masuk ward seminggu sebab dia nak pergi luar negara. Tak ada orang nak cara orang itu. Kita kata masya-Allah, baiknya hati anak-anak zaman kita hari ni. Baiklah para jemaah sekalian, kita dapat memahami falsafah hijrah dan pengorbanan. Artinya kita tak boleh rasa selesa, yang sama sekali kita korban mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga menjauhkan diri daripada perkara yang tidak baik. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.